Kita dah punya cahaya saat malam, saat terang, saat malam. Tambah cuti lama-lama. Kita akan masuk sifat yang ke-10. Sifat yang ke-10. Kita jauhi muka surat 25. Kitab Rumi. Kitab Rumi muka surat 59. Okey. Sifat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huraian sifat yang ke-10, yakni hayat, artinya hidup. Yang ni bahasa ni kita pinjam bahasa Arab. Di dalam hayat aku, hayat itu adalah bahasa Arab yang dipinjam oleh orang Melayu. Kita orang Melayu banyak meminjam bahasa Arab sikit, orang putih sikit kan. Bahasa kita pun ada, tapi kita suka pinjam bahasa orang. Orang dulu hebat-hebat tau, cakap Melayu campur orang putih campur Arab. Okey, baik. Wajib pada syarak, kita dah belajar awal-awal. Sebab benda ni dia cerita syarak tu apa dia? Undang-undang Islam. Jikalau kamu mengaku kamu sebagai orang Islam, maka ada undang-undangnya. Undang-undang Islam ini satu kewajipan yang wajib ada pada diri kamu. Apa dia? Atas tiap-tiap mukallaf. Saya ulang balik, mukallaf itu siapa? Kitalah orang yang diberat, orang yang diberati, orang yang diletakkan amanah. Mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala satu sifat hayat. Kena mengaku, kena i'tiqad, kena percaya sungguh-sungguh di dalam hati kita bahawasanya bagi Allah Ta'ala itu mempunyai satu lagi sifat, yakni sifat hayat. Hayat bermakna hidup. Hayat bermakna hidup. Kehidupan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana dia kata artinya penghidup. Bukan Allah saja yang hidup, tetapi dia juga memberi kehidupan. Kalau kata dia tak hidup, macam mana dia nak bagi orang hidup? Macam mana dia nak bagi makhluk hidup? Maka zat dia itu sendiri kena hidup, barulah dia boleh beri penghidupan kepada makhluk yang lain. Kalau kita tengok pada berhala orang yang bukan Islam, adakah hidup? Di situ kita dah nampak dah. Dia tak hidup. Dia duduk kematu betul lah. Lagu mana yang buat dia? Lagu mana yang dibentukkan oleh manusia yang hidup pada sifat dia, maka macam tu saja dia jadi, Dia takkan boleh berkejit. Walau besar mana pun dia buat, dia takkan boleh berkejit. Dia takkan boleh bangun berdiri. Dia takkan boleh melangkah. Dia takkan boleh tersenyum. Dia takkan boleh marah. Sebab apa? Sebab dia sendiri tidak hidup. Bagaimana pula kalau kita nak kata dia yang menghidupkan? Dia penghidup boleh tak? Tak boleh, dia sendiri mati. Macam mana dia nak bagi satu kehidupan kepada makhluk lain? Di situ tu yang kata wajib kepada mukallaf ni, kita lah mukallaf orang Islam. Manusia yang diberati dengan amar ma'ruf nahi munkar, manusia yang boleh masuk akal, boleh beza, memayis, beza taik dengan makanan, manusia yang menjalani kehidupan dengan akal yang waras, itu mukallaf. Jadi kita tahu, kita di antara mukallaf wajib tahu bahawasanya zat Allah itu adalah hidup. Kalau disebutkan kepada kita mati, Allah dah mati dah lama dah sangat, kita boleh terima? Boleh terima? Boleh tak saya nak tanya? Tak boleh. Inilah mukallaf. Kalau ramai hebat, lama dah, daripada zaman Adam dulu ni. Adam dah mati berapa lama dah. Ni untuk ada lagi ke? Ada. Sebab apa? Sebab dia hidup. Boleh tak dia mati? Mustahil. Mustahil Tuhan tu nak mati. Kalau Tuhan tu mati, siapa nak takbir alam ni? Kita diulang hari-hari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah itu Tuhan pentadbir seluruh alam. Habis kalau dia takbir seluruh alam, kalau dia mati, susah.
Kalau kata dalam satu rumah tu mati seorang ketua keluarga pun cukup lah. Banyak pentadbiran yang terganggu, terencah. Di situ nampak. Nampak pasal apa? Pasal pentadbir dia dah mati. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan takbir satu rumah, satu alam. Kita sebutlah, alamin, seluruh alam. Mana mungkin dia menerima mati? Itu mustahil bagi Allah bersifat dengan mati, kerana dia adalah penghidup. Dan disebut iaitu satu sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Dengan ada sifat itulah Allah Ta'ala hidup, tidak mati. Dan hidup Allah Ta'ala itu tidak dengan roh. Dan jika roh itu qadim sekalipun, kerana jikalau hidup ia dengan roh, nescaya adalah Allah Ta'ala itu jadi kam mutasil. Gelak pula kam mutasil. Gelak pula kam mutasil, kam mufasil jenuh. Ingat tak lagi kam mutasil? Lupa dah. Alhamdulillah. Bacaan dah. Itu kan saya kata kita ni selalu lupa. Adalah cahaya malak-malak kadang terpadam terus kan? Tak apa. Kita saling ingat memperingati. Saya lupa, perempuan tu ingat saya. Perempuan lupa, sama-sama kita peringat. Ada yang bijak sana sini tu dia tahu, dia ingat nak. Okey, tak apa. Kalau nak silap, dia nak cari. Belakang-belakang kita dah bagi dah takrif kam muttasil pada zat. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh dibahagi-bahagi. Tak boleh dipotong-potong. Kalau panjang tak boleh dikerat-kerat. Kan? Ingat balik kan? Kam muttasil. Allah Ta'ala tu dia tak boleh. Ini yang sebut dikatakan jisim, yang ni benda-benda yang diterima bahagi, benda yang boleh dibahagi-bahagi, benda yang boleh dipisah-pisah. Macam kita ni, kita juga hidup, tetapi hidup kita tak menyerupai dengan hidup Allah. Kita hidup dengan roh. Kalau tak ada roh boleh hidup? Tak boleh. Walaupun roh kita ni tak menerima binasa. Yang mati adalah jasad. Jasad mati kerak kaku. Roh dia tak mati lah. Dia Allah Ta'ala bawa naik ke arasy. Itu roh. Di mana? Dia hantar pula Sa'ad ke bawah. Turun dan tengok waktu di mandi. Turun tengok siapa yang menyempurnakan jenazah dia. Tengok waktu mana dihantar ke alam barzah, ke alam kubur. Lalu dilepaskan, diletakkan roh. Tak dimasukkan ke dalam jasad lagi. Diletakkan di sebelahnya. Kemudian kalau dalam ada beberapa hadis cerita, dia bawa masuk juga sampai ke paras pusat. Bangkit untuk melihat pakaian mati kita. Lepas tu terus disiksa ataupun diberi nikmat syurga. Nikmat saja dapat, tak dapat syurga lagi. Sebab baru kiamat yang pertama, iaitu alam barzah. Dan roh tu mati dah. Walaupun roh itu tak menerima binasa. Maksud binasa ni dia tak mati dah. Roh kita tak mati, dia pasal dia hidup. Dia yang nak mengalami kesakitan. Kita ni yang duk rasa sakit ni sebab ada roh dah. Cuba kalau kata kita kebah. Kan kita kebah. Orang ambil pisau ke, orang ambil jarum cucuk-cucuk, tak rasa kan? Kerana di situ roh dah tak ada. Dia dah keluar sakit. Kadang Allah Ta'ala hantar balik dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Kalau pergi kepada perubatan dunia, dia nanti sebut, dia kata darah tak jalan. Betul lah. Punca dia sebab dia darah tak jalan tu. Tetapi sebenarnya bila kita mengaji bab tauhid, Allah dah tarik roh daripada menghuni pada bahagian-bahagian tu, maka berjalan pun tak berasa. Itu tandanya tak ada roh. Roh tu dah bahagi, dia hidup tangan lain, dia dah keluar sikit. Allah nak bagi kita rasa sebuah kematian. Bila mana tak ada roh di situ, kamu manusia apa pun tak boleh buat. Sesungguhnya, kita ni punya miskin lah, segala-galanya minta dekat Allah. Semua nak kena minta dekat Allah. Punya miskin, apa kedana, apa pun tak ada. Bukan satu pun kita yang punya. Jadi, apabila kita kata Allah Ta'ala itu ada roh, hidup dengan roh, maka dia jadi muttasil lah. Boleh berbagi lah begitu. Roh lain, jasad lain. Hari ni Allah Ta'ala bagi kita hidup dengan roh. Dan tak mustahil Allah Ta'ala boleh bagi kita hidup tanpa roh. Tanpa roh. Di alam
Yang disiksa adalah jasad, tetapi yang menjerit kesakitan adalah roh. Jasad yang disiksa, roh yang sakit. Sebab kita ni bersatu dengan dia. Yang diceritakan pada hari ketiga, menggelembung perut si matinan. Mai hari ketujuh dia akan pecah. Perut tu keluar menanah, telinga, biji mata semua keluar. Bagi jasad tiada jeritan. Bagi roh yang menjerit kesakitan roh, kerana dia tidak menerima binasa. Adakah Allah hidup macam tu? Tak. Ni yang kata Allah Ta'ala bukan hidup dengan roh. Jadi hidupnya Allah hidup tanpa roh. Jadi kata hayat. Kalau dalam ayat kursi yang selalu kita baca lepas sembahyang, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu di antara kelebihan ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi setiap hari selepas solat fardu, maka akan diampunkan dosanya walaupun sebanyak biji lautan. Sibuk macam mana pun, bawalah ayat kursi itu sekali. Itu pengakuan seorang hamba bahawasanya Allah Ta'ala itu hidup. Bila hidup ni, dia selalu mendengar, memerhati dan mengawasi setiap pergerakan kita. Itu kewajipan kita kena tahu. Dia tak lena, tak akhudhu sinatun wala naum, tak mengantuk, tak lena, tak ghalib, tak apa semua tak. Kita ni semua dia ada. Jaga awal sikit dah mengantuk, makan lambat sikit dah lapar, kerja lebih sikit tak lapar. Semua tu kita ada. Jadi ni yang disebut Allah itu bukan muttasil. Dia bukan macam kita nak takbir satu alam, kita bukan takbir satu alam. Satu rumah pun tak takbir. Duduk saja tu punya pikir pentadbiran dalam rumah pun tak selesai, tidak? Langkah keluar main juga. Kalau aku tunggu dalam rumah pun tak habis juga. Kan? Nak ceritakan baju tak basuh, tak sidai, tak lipat, duk belungguk, tak susun. Tu ceritakan baju saja. Tak sangkut, tak serika, paling banyak. Paling banyak. Okay, baju lah. Tapi mana? Jom kita pergi ni tak pikut. Awak pakai baju belambak tak basuh, pakai baju ni. Kalau makan, dia masak makan, dia kenyang ke, dia senang ke. Tapi kalau yang pakai baju tak habis-habis buat tak tahu, sudah. Mau nak yang kata rumah-rumah, kalau buat tak tahu. Okey. Dan dia kata, kita ingat balik, muttasil ini adalah sesuatu yang boleh dibahagi, yang boleh dibelah. Kalau kata kita fikir Allah Ta'ala itu boleh dibahagi-bahagi, itu bukan dia. Menafikan muttasil. Maka iaitu batal. Pemikiran tu batal, rosak. Barang siapa yang memikir mengatakan Tuhan itu hidup dengan roh. Pada bicaraan wahdaniyah dan mukhalafatuhu lil hawadis yang lepas, kedua-duanya dengan dalil-dalil yang nyata di sana kita dah belajar dah pada sifat wahdaniyah dan mukhalafatuhu lil hawadis, iaitu pada perbicaraan kita kam muttasil dan kam munfasil. Kam muttasil pada zat dan sifat, kam munfasil pada zat dan sifat. Ingat lagi dah? Ingat, insya-Allah ingat. Maksud dia pembahagian ni, kalau kita kata Allah Ta'ala hidup dengan kam muttasil pada zat, dia ada roh, dia ada jasad, dia nak makan, dia nak minum. Dah makan minum kena berak. Betul tak? Cuba kalau kita makan saja tak berak, dia tak seronok dah. Dia abang tak berak 3 hari dah ni. Huj, dah cicak. Makan tak? Makan. Bubuh sampai ketat perut. Tapi tak berak. Jadi penyakit. Tak usah segak lagu mana lah, jamban juga masuk. Tak usah wangi lagu mana lah, tempat najis juga cari. Kita ke mana-mana pun pergi, tanya bilik ayam mana,
tandas mana, jamban mana, toilet mana, betul tak? Duk cari yang tu saja. Sebab apa? Itu satu keperluan bagi manusia yang hidup yang mempunyai roh macam kita. Itulah yang dikatakan pencemaran. Tapi bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan macam tu yang bersangkut paut dengan benda yang boleh dibahagi-bahagi. Kita ni nampak seorang jalan kan, tapi boleh berbagi tahu dah nak bagi dah lah. Otak dia boleh pi keluar penuh rata. Jasad dah tahu ni. Macam kita sembahyang. No? Macam kita sembahyang. Kita baru hari nak masak apa tak tahu pula. Saat ada sembahyang duha, saat sebelum masak. Anak sembahyang duha tu, dia bermasak dah. Jasad dia duduk sembahyang duha. Baru yang tak ada, nak pergi kedai pula, nak pergi kedai lah. Tak usah masak lah, simpan lah. Dia beli hasil ada, bawa tak kata lagi. Itu pembahagian kita. Itu kalau kata roh yang tak boleh dibelah-belah bagi tu, kita dah belah bagi dah. Roh kita tu dia boleh merayang lagi, jauh dia pergi. Dia pergi tak payah kena tambang. Kalau kita nak bawa jasad ni, kena tambang. Dia tak payah kena tambang, dia tak payah nak iron baju, nak pakai tudung. Sebab tu yang kata roh ni nampak satu tetapi boleh dibahagi-bahagikan. Saat dia pergi sana, saat dia pergi sini. Nak tengok roh yang hati merayang tu dalam sembahyang. Kita dijaga ikat dia betul-betul ni dengan lafaznya, dengan niatnya. Bawa main selari, kosok tak buat tak iyan. Dia kata pejam-pejam mata. Ada nak ikat roh. Jangan kita mana-mana nak duduk dah dekat-dekat sudah. Dia duduk sat. Duduk sat. Kita dah duduk ingat sat lagi. Lepas Fatihah ni nak baca surah apa? Surah Wasyams, surah Duha. Okey cantik. Mai tengah lupa. Dia keluar dah. Rupanya dia keluar dah. Keluarnya roh itu menyebabkan kita jadi ghafil. Ghaflah ni apa dia? Kepayahan, kebimbangan, terlampau banyak sangat nak bimbang. Time itulah yang nak bimbang. Lupa cari mai tak jumpa, cari kona pergi kona mai tak jumpa. Akhirnya qul huwallahu ahad. Yang kata kita hidup dengan roh, tapi roh kita juga boleh berbahagi-bahagi. Dia keluar pergi. Saat dia datang ni, saat dia datang ni. Sebab tu kat dia kalau hang janji nak pergi mana-mana, dia pergi dah. Minggu ni dia pergi siap dah. Kita nak pergi minggu depan, dia minggu ni pergi dah. Punya pandai-pandai. Kadang-kadang tu sampai termimpi-mimpi. Mana dia berjalan pergi dah. Itu yang dikatakan. Kalaulah kita kata Allah Ta'ala itu mempunyai sifat dan zat pada kam muttasil, makna dia boleh berbagi-bagi, menafikan sifat wahdaniyah yang mengatakan Allah Ta'ala itu tunggal. Ketunggalan Allah Ta'ala itu tak boleh berpecah-pecah. Mukhalafatul lil hawadis, dia tu tak sama dengan kita. Memang tak sama. Tidak seperti kita, walau sedikit pun tak seperti makhluk mana-mana. Laisa kamitslihi syai'. Sikit pun. Hang tengoklah sama pun takkan sama. Dan sifat hayat itu tidak ada baginya takluk. Takluk tanjizi qadim, takluk tanjizi hadis, takluk sulhil qadim, takluk sulhil hadis. Ingat dah? Ingat, insya-Allah ingat. Tak ingat. Tak apa. Tak ingat tak apa. Korang saya kata, korang tak ingat pun tak apa, tapi belajar kan. Pernah dengar kan? Jadilah pernah juga dengar daripada tak pernah dengar. Pelan-pelan kita duduk mutalaah seorang-seorang tu dia keluar main. Ini tahulah kami pernah belajar. Tapi jangan tanya. Okey. Okey, hanya sifat yang mengesahkan dan membolehkan bagi zat bahawa bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang lain juga. Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ma'ani. Yang ini hayat adalah sifat ma'ani. Makna maksud yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang wajib kita semua yang dekat percaya Allah Ta'ala itu hidup, tetapi hidup dia bukan macam kita. Kita hidup dengan akal,
dengan nafsu, dengan segala jenis keinginan. Kita hidup memerlukan udara, memerlukan makanan, memerlukan minuman, memerlukan pakaian, tempat tinggal, kenderaan, semualah. Nah, binatang juga hidup, tapi hidup binatang tak macam hidup manusia, hanya makan, minum dan syahwat, nafsu. Nah, nafsu nak berjimat saja. Okey, itu hidup binatang. Kalau kata hidupnya pokok, hidup tumbuh-tumbuhan juga hidup, tetapi tidaklah seperti hidup binatang yang nak kena makan. Apa jenis binatang yang telah ditakdirkan untuk binatang? Nah, macam lembu, dia tak makan nasi. Jenuh kalau lembu makan nasi tu. Dia pula besar kan, kena bagi makan banyak. Nah, lembu dia makan rumput saja, gajah dia makan rumput saja, nah, tumbuh-tumbuhan saja. Jadi itu hidup makhluk. Dan Allah Ta'ala itu hidup tidak berhajat seperti mana yang dihajat oleh makhluk. Tapi kita manusia adalah hajat paling banyak adalah manusia, kerana syahwatnya terlampau banyak. Nah, syahwat manusia ini menjadikan dunia dia lagi cantik. Dunia ni jadi indah kerana nafsu. Nafsu dia tak jahat. Yang jahat tu kita. Nak kita campur dengan akal kita yang banyak, nafsu dia jahat lah. Asal dia tak jahat. Allah Ta'ala hadiahkan kepada makhluk manusia itu akal dan nafsu, satu hadiah yang paling istimewa. Kita lah kena bentukkan nafsu kita dengan akal yang waras. Tapi kita ni kadang-kadang tak waras kan? Tak waras. Nak tengok waras ke tak waras, waktu kita membeli belah. Hang beli lagi. Beli bi, tengok dia beli. Dah di rumah ada lagi. Hang beli lagi. Beli. Pasal apa? Akal ketika tidak waras, dia tak pandai menguruskan nafsu. Nafsu, tanya dia bila pun dia mau. Nah, bila pun dia mau. Tambah dia tengok. Dia tengok tu teringin, tengok tu teringin. Tapi bagus bila dia kelak-kelak dia beli apa? Apa tak beli? Hang tak beli apa pun. Oh, hebat orang. Awak tak teringin. Bagus ya Allah, pandai pengurusan nafsu yang paling tepat. Nah, pasal apa? Tak berhajat. Kadang-kadang kita tak berhajat pun beli apa pun. Mereka beli, dia ajak aku beli, dia ajak share. Bila share dapat murah sikit, beli. Pengurusan nafsu kan? Sebenarnya nafsu tak jahat. Yang jahat ni kita. Kita lah yang menguruskan dengan tak pandainya. Baik. Dan dalil adanya, dan dalil atas adanya sifat hayat dan tidak mati itu ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini. Dia ajak kita tengok, fikir dan tilik pada makhluk ini. Tengoklah pada makhluk kehidupan yang tadi saya ajak kita sama-sama berfikir. Tengok kepada binatang, hidup dia tak berhajat kepada pakaian, tapi dia perlukan roh, dia perlukan udara, makan, minum dan nafsu. Yang tu, itu binatang. Bagi manusia lagi banyak hajat dia. Nah, di mana manusia awal-awal kelahiran kita dah berhajat. Dia keluar mandi, teriak, nah, itulah hajat dia. Maka yang tukang menyampaikan hajat dia adalah mak dia lah. Dia lapar ke, dia kencing ke, dia berak ke, semua adalah yang disampaikan melalui tangisan dia, disampaikan kepada ibu dia, orang yang paling dekat dengan dia. Ibu tu boleh menterjemahkan. Kadang-kadang bagi makan dah, bagi minum, lampian pun semua elok, tapi duk kriau juga. Kok kembung, kok bubuh pula minyak. Tanya pula minyak. Bubuh pula barut, ikat barut sampai tempeh perut budak tu. Kok kriau juga. Hang tak bubuh minyak angin di kaki, bubuh pula minyak sampai satu badan punya berminyak. Pun kriau juga. Saja kawan tangis. Memang nak kriau tu. Buah lempak ke dalam dia, hayun tinggi-tinggi sampai ke bumbung dia gaya, dia lena. Okey. Maka jika tidak ada pada Allah Ta'ala itu hidup, nescaya adalah ia mati. Dan jika ia mati, nescaya tak dapat menjadi ia akan makhluk, iaitu batil. Dan iaitu adalah batil kerana makhluk ini ada dengan musyahadah. Okey, ini sifat mustahil. Bila kita kata Allah Ta'ala itu tak hidup, maka dia mati.
Kalau kita kata Allah Ta'ala itu mati, batal lah kita punya iman. Sebab benda hak mati boleh tak menjadikan yang hidup? Tak boleh. Macam mana kita nak hidup kalau pentadbir kita mati? Siapa nak bagi nyawa kat kita? Siapa nak uruskan udara untuk kita? Kerana Tuhan kita mati. Itu dia kata batil lah. Batil maksudnya rosak lah iman kamu. Jadi Alhamdulillah, kita orang Islam ni, kita bertuhankan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu zat yang sentiasa hidup, satu zat yang mencipta dan mentadbir. Tak pernah dia lalai walaupun sekali. Kalau kita tengok alam ni luas sungguh-sungguh. Bagi pandangan manusia kerdil macam kita kata alam ni luas. Bagi kekuasaan Allah Ta'ala yang maha luas, dia kata alam ni kecil je. Dengan takbir kun fayakun, maka terciptalah segala-galanya. Tapi bagi kita makhluk kerdil ni, kita rasa luas sangat. Luas tak luas? Daripada sini orang kata pergi kat Padang Bola, kau berjalan kaki, oh jauhnya Padang Bola tu saja kot. Kita dah tak boleh, kita rasa jauh sangat. Baru tak Padang Bola. Tambah kalau hak sakit lagi dia tak pergi, tak apalah, hampa pilah, aku tak payah. Pasal apa? Pasal jauh. Kerana kita kerdil, dihadiri oleh Allah Ta'ala dengan sedikit ujian kesakitan. Kena dia lapak pula sikit. Manusia ni kalau dia tak larat dengan dia lapak, dia akan dikuasai satu sifat, marah. Betul Allah tak macam kita. Laisa kamitslihi syai'un, tak serupa sikit pun. Kalau tidak, aku bagi susah payah bagi hampa hidup, bagi hampa makan, hampa nak buat juga, buat jahat juga, mampu hebat. Tidak, malahan Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pengasih lagi penyayang. Hebat, hebat. Dia tidak boleh menjadi Rabb jika dia tidak hebat. Sedangkan dia kata makhluk ni dah musyahadah. Musyahadah ni dah nyata. Kita pun dah nyata. Kita semua hidup kan. Tapi kalau mati pun kita akan kata apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya daripada Allah kita datang dan kepadanya kita kembali. Mati pun dia juga yang bagi mati. Tetaplah dan kejaplah. Kejap ni saya kata kemas. Tetaplah dalam hati, kemaslah di dalam hati bahawa ada pada Allah Ta'ala itu sifat menghidup dan tidak mati. Itulah pengakuan yang sebenar, yang muafakat dengan pengakuan Allah Ta'ala seperti firman-Nya, wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Mu'min ayat 65 yang bermaksud Allah itu yang hidup, tidak ada Tuhan melainkan Dialah. Maka hendak berdoalah kamu akan Dia. Hal keadaan kamu berdoa itu dengan kelakuan ikhlas baginya. Itu agama, puji-pujian itu bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ini Allah Ta'ala sebut. Mintalah dekat Dia yang hidup. Kalau hampa nak minta fad'ulah. Nak minta apa pun, mintalah dekat Dia. Kata Imam Hasan Basri, dia kata aku garam aku minta ke Allah. Kita pun sebenarnya macam tu lah. Tengah-tengah masak, kita tengok, Allah garam habis. Ya Allah, garam habis. Minta ke Dia, tak tahu. Tapi hampirlah beli. Kan? Takkan duk tunggu aku minta lah. Oh, tak hantar lagi. Hampirlah beli. Ya, kamai. Benda paling murah sekali garam lah. Ya Allah, garam pula habis. Kan kita sebut nama Allah dulu. Minta kat Dia dulu. Dengan izinnya saya, kita bolehlah pergi kedai. Kalau main penikan, dia kata bubur kicap jugalah. Jadi masih. Satu bahan bekalan. Paling miskin kalau di rumah dia garam tak ada, beras tak ada, orang tu paling miskin. Ada beras, ada garam, boleh hidup dah. Kemudian kita manusia fitnah pada garam tu, jangan makan, darah tinggi, jangan makan banyak. Makan pun berpada-pada. Allah kata, apa juga yang aku ciptakan semua adalah satu manfaat. Tetapi jikalau kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas, maka dia membawa mudarat. Apa benda pun, kalau kita buat lebih-lebih, memang bawa mudarat. Kehidupan yang Allah Ta'ala bagi pinjam dekat kita ni sebenarnya cukup indah. Maka kita mengindahkannya lagi.
dengan dorongan nafsu yang disebut sebagai nafsu amarah. Nah, jadilah macam-macam ikut sangat kehendak dia. Jadi minta kata Allah, mintalah pada aku sebab aku ni sentiasa hidup. Sentiasa hidup. Kita ni kadang-kadang manusia hidup tu kena tidur habis. No? Dalam tak ada, lena dah. Mati seketika dah. Tidur itu adalah mati yang pertama. Saat-saat duk sembang, senang dah. Rupanya dia mati. Tidur. Nah. Allah Ta'ala lagu tu dah minta sebab tu dia kata pada Allah, hampa minta saja dekat aku bagi. Bagi. Cuma kena ikhtiar lah. Kita minta pada Allah dalam sujud yang lama, katanya dalam tahiyat akhir, dalam tahiyat yang lama, katanya waktu-waktu yang dimakbul doa. Apa dia? Waktu yang ayam berkukuk, waktu hujan lebat, kita minta kan? Kita minta. Sebab apa? Di antara waktu-waktu yang paling mustajab doa. Punya minta tak dapat lagi. Allah kata, aku tak bagi di sini kot. Tak baik kalau bagi, mungkin akan riak. Mungkin yang lebih takabur, tak mau membinasakan imanmu, maka permohonan kita itu Allah Ta'ala tangguh. Sampai bila? Sampai waktu yang ditetapkan. Kadang tak dapat masalah ni, mungkin masalah tua dah sangat-sangat. Lama dah minta, ni baru dapat. Dan kadang-kadang tak dapat sampai mati. Di akhir penghidupan di sana, tengok-tengok dapat main, lagi bagus juga tak dapat di dunia. Aku dapat di sini, hampa dulu dapat ambil di dunia. Di sini tak ada. Macam ketika ni kita mengharap pada Allah. Sesungguhnya kita ni mati sampai satu masa kita mati. Semua mati. Allah dia tetap hidup. Walaupun seluruh makhluknya dimatikan, Allah tetap hidup. Dia bagi kita hidup. Adakah tukar Tuhan lain? Dia juga. Dia juga. Dan sampai kepada satu tahap Allah janjikan untuk memperlihatkan zatnya kepada ahli syurga. Satu nikmat yang paling tertinggi, satu nikmat yang paling sedap, lebih sedap daripada nikmat syurga adalah liqa'i rabbih, bertemu dengan Tuhannya, dapat melihat zatnya. Yang diceritakan kalau kata boleh pingsan sampai 40 tahun. Pingsan ni pingsan dalam kesedapan. Punya sedap sampai jatuh pingsan, tak sedap diri. Hanyut tenggelam dalam kenikmatan melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebutkan dalam surah Kahfi ayat 110 yang terakhir sekali. Siapa yang bercita-cita nak jumpa dengan Allah, nak tengok zat Allah Ta'ala, falyamal amalan soleh, beramallah dengan amalan yang soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Jangan sesekali kita mensyirikkan Allah. Nak minta dengan dia, jangan minta dekat makhluk. Tapi ikhtiar bolehlah dicari, boleh kita cari. Namun hati bergantung dengan Allah. Macam kita minum air lah, macam kita makan ubat, itu ikhtiar kita. Tapi hati bergantung dengan Allah. Sebab tu yang kita bila nak minum ni ataupun nak makan ubat, biasanya kita akan baca apa? Bismillah ataupun selawat 3 kali. Dia jadi baca. Makan baca, minum baca, selawat 3 kali. Selawat tu ubat tu selawat 3 kali. Kerana di dalam selawat adanya nama Allah dan adanya nama kekasih dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita minta di antara dua nama tu, maka air yang kita minum walaupun air yang sejuk saja, dia akan jadi penawar. Sebab dia kata Allah tu hidup. Dialah yang menghidupkan segala jenis makhluk. Maka nyata di dalam ayat itu bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan hayat. Ianya tidak mati. Wallahu a'lam. Kita dinasihatkan tidak terlalu berlama-lama di dalam majlis yang ada ramai. Jadi kita pun alhamdulillah buat masalah ni kita patuh SOP. Kita jaga kita. Walaupun penyakit ni kita nampak dah pergi dah.